Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition ataupun online tuition matematik. Hari ini kita akan bincangkan buku teks matematik tahun 5. Dan sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Syafi'i bin Nordin. Saya adalah seorang tutor matematik. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa di dalam YouTube ada YouTube channel di bawah nama Syafi'i bin Nordin, Syafi'i Nordin. Dan di YouTube tu ada terdapat banyak soalan-soalan matematik tahun 4, 5 dan 6 yang mana boleh digunakan sebagai rujukan untuk kita mengulang kaji pelajaran, untuk anak-anak mengulang kaji pelajaran. Dan setakat ini ada lebih kurang dalam 800 lebih 800 video, 840 video setakat hari ini. Dan cara untuk menonton di YouTube ni, boleh tonton dengan cara menaip tuition matematik, search pada tajuk dia tuition matematik, video yang keberapa, ikutlah kalau nak letak video yang pertama ke kedua, ketiga, ke 100, 200 dalam kurungan darjah 4, 5, 6. Ataupun boleh pergi ke tuitionm3.blogspot.com https tuitionm3.blogspot.com. Di sana disediakan link-link. Anda klik saja link tersebut, boleh terus dia pergi ke YouTube dan boleh tonton video-video yang disediakan di sana. Untuk di video tersebut dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 sebagai persediaan untuk peperiksaan, ujian, latihan dan sebagainya. Okey, hari ini kita akan gunakan buku matematik buku matematik tahun 5. Okey, hari ini kita akan discuss, kita akan bincangkan buku matematik tahun 5. Okey, masing-masing semua boleh dapatkan buku teks matematik sekolah kebangsaan ataupun boleh gunakan buku teks digital. Seperti yang saya gunakan ni adalah buku teks digital. Okey, jadi kita terus. Okey, dalam matematik tahun 5, kalau kita lihat dalam bahagian kandungan. Okey, dalam bahagian kandungan tu, okey, dia ada tajuk yang pertama adalah berkaitan dengan nombor bulat dan operasi. Dia ada kenal dan tulis nombor, teroka nombor, banding dan susun nombor, kemudiannya nombor perdana, pola nombor, anggaran kuantiti, bunda nombor. Kemudian dia masukkan terus tajuk tolak, tambah, tolak, darab, bahagi. Kemudiannya ada bahagian operasi bercampur, tambah dan tolak, tolak dan darab, bahagi dan sebagainya. Kemudian tajuk yang kedua, pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey. Kemudiannya tajuk yang ketiga berkaitan dengan wang, masa dan waktu. Okey, tajuk yang keempat, masa dan waktu. Kemudian seterusnya tajuk yang kelima tu panjang, jisim dan isi padu. Okey. Yang keenam tu ruang, 7 koordinat, 8 pengurusan data. Ini tajuk-tajuk, ada 8 tajuk di peringkat tahun 5 yang perlu dikuasai. Dan kita terus saja lihat kepada tajuk yang pertama. Okey, boleh lihat dalam buku teks tajuk yang pertama di muka surat yang pertama. Okey. Jadi dalam tajuk yang pertama ni, ini adalah berkaitan dengan tajuk nombor bulat dan operasi. Okey. Kita lihat situ, kenal dan tulis nombor. Jumlah penumpang dalam negeri yang dikendalikan, iaitu ketibaan dan berlepas. Suku tahun pertama tahun 2018. Jadi hari ini kita sama-sama kita sebut dia punya nombor yang ada di dalam buku teks tu. Okey, yang pertama, lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Okey, jadi ini kita kena latih untuk kita sebut dengan betul, supaya nanti dalam peperiksaan bila kita menjawab bila ada soalan dia suruh
nyatakan ataupun tulis dalam perkataan. Okey, jadi kita dah tahu dah macam mana cara kita nak tulis. Okey, nombor yang pertama ni 602337. Macam mana kita sebut dia? Kalau kita tak tahu sebut ataupun kita agak ragu-ragu, keliru dan sebagainya, kita tutup 3 nombor yang hujung. Okey, kita tutup 3 nombor yang hujung ni. Okey, jadi yang bila kita dah tutup, kita boleh baca 602 tu maksud dia di peringkat ajar 1, 2, 3, kita tahu ini nombor 602. Okey, 602. 602 ni bukan 602 yang biasa, tapi 602 dalam kumpulan ribu. Okey, jadi kita tahu ya ini adalah 10, okey, ratus, ribu, puluh, ribu, ratus, ribu. Jadi nombor 602 ni berada dalam kumpulan ribu. Okey, dalam kumpulan ribu. Jadi cara kita baca dia adalah 602,337. Okey, kita teruskan lapangan terbang tawau. Okey, kita baca macam tadi. Kita tutup yang 3 yang hujung, kemudian kita baca 368. 368 berada dalam kumpulan ribu. Jadi kita baca dia sebagai 368,224. Okey, 368,224. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, kita lihat sini lapangan terbang Bintulu. Okey, ini adalah berapa ni? Kita tutup 3 yang hujung, kita baca dulu. Okey, nombor tersebut adalah nombor 200. Okey, nombor 200. Kemudian kita buka, kita baca dia sebagai 200,339. Lapangan terbang Miri. Okey, kita tutup macam biasa 3 yang hujung, kita baca dia sebagai 522. 522,034. Ini adalah nombor 34. Okey, sifar ni tak ada nilai. Sifar ni berada dalam nilai tempat ratus. Okey, kemudian kita lihat lagi. Okey, kita lihat seterusnya. Kita dah baca dah semua nombor yang ada. Kemudian berapakah bilangan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Langkawi? Okey, jadi tadi kita dah baca dah. Okey, ni lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Jadi dia gunakan kaedah macam mana cara yang mudah untuk kita sebut. Dia gunakan nilai ataupun rumah nombor, nilai tempat ni. Okey, dia ada 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, dan kalau kita lihat dalam macam mana dia buat tu. Okey, di bahagian ribu ni dia ada garisan merah sini. Maksud dia, kita baca daripada tulisan di warna merah ni lah, 602,000. Okey, dan kalau dalam bentuk perkataan, biasanya pada perkataan ribu kita akan gariskan dahulu. Okey, supaya kita dapat baca dengan betul. Okey, jadi bilangan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Langkawi ialah 602,337. Okey, kemudian dia ada tips. Sebut nombor dalam kumpulan ribu dahulu, diikuti 3 nombor seterusnya. Macam saya tunjukkan tadi, kita tutup dulu yang 3 yang hujung. Okey, kita baca dulu dalam kumpulan ribu tu berapa. Kemudiannya kita baca yang ribu, 200,000 sebagai contoh ni, 200,000. Kemudian barulah kita baca yang 3 yang di hujung, 339. Okey, seterusnya kita lihat yang B. Dia ada 200,339 ni. Bilangan penumpang di bilangan penumpang di lapangan terbang Bintulu ialah 203,339. Okey, dia sebut macam tu. Betul ke? 203,339. 203,339. Jadi sebutan ini adalah salah.
Yang sebenarnya adalah 200,000. Okey, 200,000 barulah kita baca 339. Adakah sebutan nombor itu betul? Sebutan nombor dekat atas ni salah. Yang betulnya adalah 200,339. Okey, itu untuk muka surat yang pertama. Kemudian kita teruskan lagi pada muka surat yang kedua. Okey, muka surat ini adalah muka surat yang kedua. Okey. Apa yang diberikan di sini, dia ada gambar. Sekumpulan jurubina telah menggunakan 542,000 blok Lego untuk membina model mini menara berkembar Petronas di Legoland. Jadi dia punya nombor dia, macam ni cara kita nak tulis. Jadi dalam perkataan ni, okey, apa yang disebut ni 542,000. Maksud dia di bahagian ribu ni. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini, dan ini dia cara dia tulis. Kita tutup 3 yang hujung, kita dapat 542. Kemudiannya sifar. Okey. Ini sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, kemudiannya kita lihat lagi. Tulis 230,000, 15 dalam angka. Jadi dalam soalan ni dia berikan dalam bentuk perkataan. Okey. Jadi bila ada soalan dalam bentuk perkataan seperti yang saya sebut tadi, di perkataan ribu ni kita gariskan dulu, kita stop dulu sekejap. Okey. Kemudian kita buat dulu 203. Okey. 203. Jadi 230. 200 bukan 203 230. Okey. Jadi ini adalah 230,000. Kemudiannya nombor 15. Okey, itu cara sebutan dia ataupun cara kita tulis nombor. Tulis 405,103 dalam perkataan. Okey. Jadi ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan supaya kita tidak keliru dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan nombor. Kita gunakan kaedah ini. Okey, nilai tempat ataupun rumah nombor kita letakkan dulu sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Okey, kemudian cara yang kedua, step yang kedua, langkah yang kedua ialah kita masukkan nombor yang ada ni. Okey, kita masukkan daripada sebelah sa. Okey, daripada sebelah kanan. Okey, yang sebelah sa adalah nombor 3. Jadi kita masukkan 3, sifar, 1, kemudiannya 5, sifar dan 4. Okey, jadi mudah untuk kita membaca. Jadi bila kita tutup ni, kita tahu ini adalah 405,000. Jadi kita tulis 405,000. Okey. Kemudiannya 103, 103. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey. Dia ada 125,007. Ya, ini dia ada nombor ni. Okey, dia ada 1, 2, 5, sifar, 7 sifar. Yang pertama ni dia kata dia sebagai 125,007. Betul kan? Okey. Jadi kita lihat sini, kalau dalam ribu kita tutup yang ini, kita nampak ni adalah 125,000. 125,000. Betul. Tapi yang hujung ni, ini bukan nombor 7. Ini adalah nombor 70. Okey. Jadi 125,000 sifar 70. Betul ke sebutan yang ini? Ini pun salah. Okey. Kita tak perlu letak perkataan sifar. Okey. Kemudian yang ini adalah
125,070. Jadi ini adalah sebutan yang betul untuk nombor ini. Okey. Perkataan yang manakah sepadan dengan angkanya bincangkan. Okey. Jadi kita dah lihat sini tadi, yang ini salah. Okey, sebab dia letak 7. Ini bukan 7, ini 70. Yang ini ada perkataan sifar, kita tak perlu letakkan sifar. Dan yang ini adalah yang betul, 125,070. Okey. Murid boleh menulis perkataan 100 atau 100 bagi nombor yang melibatkan 100. Ini juga penting dalam peperiksaan. Okey, kalau kita lihat yang bawah ni, dia kata murid boleh menulis perkataan 100 atau 100 bagi nombor yang melibatkan 100. Okey, satu sifar-sifar tu. Jadi dua-dua diterima. Okey, kalau macam ni kita sebut 405,000, ni 405,000, kita boleh letak dia sebagai 103 ataupun 405,103. Dua-dua diterima. Okey. Jadi itu supaya tidak ada lagi persoalan sama ada bolehkah kita letak 100, bolehkah kita letak 100, dua-dua boleh. Termasuk juga perkataan 1,000, 1,000, kita boleh letak 1,000 ataupun 1,000. Tapi kalau yang lain-lain, perkataan macam 10, tak bolehlah kita letak 10. Itu bukan, itu salah. Lepas tu kalau perkataan apa lagi, 10,000, okey, itu memang 10,000 lah. Okey, kalau macam 1,000,000, okey, 1,000,000 kita boleh letak sebagai 1,000,000 ataupun 1,000,000. Okey. Jadi dalam masa kita buat latihan ataupun kita ulang kaji, kita akan jumpa benda-benda yang begini. Okey. Kemudiannya kita lihat di sini muka surat yang seterusnya lah. Muka surat yang seterusnya, muka surat 3. Okey, selak pada muka surat yang ketiga. Uji minda. Dia kata bentukkan 3 nombor genap. 3 nombor genap dan 6 digit. Bentukkan 3 nombor genap 6 digit yang melebihi 500,000. Okey. Jadi soalan ni berkaitan dengan, yang ditanya adalah berkaitan dengan nombor genap. Apa tu nombor genap? Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. Okey. Jadi apa saja nombor? Okey, kalau asas dia adalah daripada nombor sifar, 2, 4, 6, 8. Okey, ini adalah nombor genap. Dan lawan kepada nombor genap adalah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil, lawan daripada nombor genap adalah nombor ganjil. Nombor 1, 3, 5, 7, 9. Okey, nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, jadi apa saja nombor yang berakhir, hujung dia yang berakhir dengan sifar 2, 4, 6, 8. Okey, nombor-nombor ini adalah nombor genap. Okey, ini adalah nombor genap. Dan apa-apa saja nombor yang berakhir dengan 1, 3, 5, 7 dan 9 adalah nombor ganjil. Jadi kita tak kisah dia punya nombor tu, tak kisah, tak kira sama ada dia nombor 12 ke, nombor 22 ke, atau 24 ke, nombor 120 ke, nombor 1288, asalkan hujung ni adalah nombor genap, maka ia boleh dibahagikan dengan 2. Okey, itu maksud dia. Jadi kalau 13,682, ini boleh dibagi dengan 2. Ini adalah nombor genap. Kalau 16,783, 3 yang hujung ni adalah automatik dia sebagai nombor ganjil. Okey, ini adalah nombor ganjil. Okey, jadi dia tidak boleh
nombor ni tidak boleh dibahagikan dengan 2. Okey, jadi semua nombor genap yang boleh dibahagikan dengan 2. Alright. Jadi kita lihat sini, dia kata bentukkan 3 nombor genap 6 digit yang melebihi 500,000. Jadi dia minta kita buat 3. Okey, macam mana kita buat 3? Kita bentukkan dahulu. Dia nak nombor 6 digit. Okey, nombor 6 digit. Nombor 6 digit tu maksud dia sehingga 100,000. Okey, kalau kita tengok dalam rumah nombor ni, nilai tempat ni 10, 100,000, 10,000 dan 100,000. Ini adalah nombor 6 digit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, itu maksud nombor 6 digit. Okey, kalau nombor 5 digit sampai 10,000. Kalau nombor 4 digit sampai 1000 je. Kalau nombor 3 digit sampai 100. Kalau nombor 2 digit sampai 10. Okey, itu maksud nombor 6 digit. 6 digit adalah sehingga 100,000. Okey. Jadi kita lihat sini, dia kata bentukkan 3 nombor genap. Okey, 3 nombor genap 6 digit. Okey, yang syarat dia melebihi 500,000. Jadi kita mulakan dengan nombor 5 dulu lah. Dia nak 3. Okey. Kemudian dia nak 6 digit. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit ni. Dia nak 6 digit. Kita buat begini. Okey. Dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 digit daripada 10, 100,000, 10,000 dan 100,000. Okey. Jadi syarat dia kata apa yang dia nak? Dia kata bentukkan 3 yang melebihi 500,000. Kita nak start daripada 5 dulu, sebab dia nombor dia yang paling tinggi ni 5. Okey. Lepas tu dengan syarat genap. Jadi kalau genap, hujung dia bahagian sa ni, okey, sa 10, 100,000, 10,000, 100,000. Di bahagian sini ni kita kena letakkan dia nombor genap. Dia ada pilihan. Okey, nombor 2 kita boleh ambil. Lepas tu nombor apa lagi? Sifar. Okey. Lepas tu ada lagi satu nombor 4. Okey. Syarat ni kita dah penuhi dah. Okey, pertama dia kena lebih daripada 500,000. Yang kedua, dia mesti hujungnya adalah nombor genap. Nombor genap adalah nombor sifar, 2, 4, 6, 8. Okey, ya ni. Jadi kita pilih 2, sifar dan 4. Sebab dalam kumpulan yang diberikan ni tadi, okey, dia ada nombor sifar, 2, sifar dan 4. Kemudian kita susunkan nombor 5 dan 2 kita dah gunakan. Okey, dia kena lebih daripada 500,000. Okey. Jadi kita boleh gunakan apa nombor yang kita tak gunakan lagi. Untuk yang pertama, nombor 5 dan 2 dah ada. 5 dan 2 dah ada. Okey, kita ada nombor 1, 4, 3, sifar. Itu satu. Lepas tu 5 dan sifar dah ada. 5 dan sifar dah ada. Kita ambil 2, 3, 4, 1. Okey. Okey, tak nampak. Okey, kita ambil macam tu. Okey. Dia susun semula. Kemudian yang last kali tu, yang terakhir, nombor 5 dah ada, nombor 4 dah ada. Kita tengok dalam kumpulan yang diberikan. Nombor 5 dah ada, nombor 4 dah ada. Dia boleh sampai hujung. Okey. Okey, nombor 5 dah ada, nombor 4 dah ada. Jadi nombor yang tak ada lagi, nombor 5 dah ada, nombor 4 dah ada. So kita ambillah nombor 2. Okey. Kemudian sifar. Kemudian 4 dah ada, 3. Okey. Kemudian 1. Okey. Jadi kita pastikan semua nombor kita gunakan. Dalam ni dia ada 5, 1, 4, 3, sifar 2. Yang ni 5, 2, 3, 4, sifar 1. 5, 2, sifar 3, 1, 4. Jadi semua nombor kita gunakan sekali saja. Okey, kita gunakan semua nombor yang diberikan.
dan semua nombor ni melebihi 500,000. Okey, kemudian kita sebutlah nombor-nombor yang kita dah sebut ni, kita dah buat ni. Yang nombor yang pertama tu adalah 514. 514 adalah 514,302. Nombor yang kedua adalah 523,410. Dan yang ketiga adalah 520,314. Okey? Okey. Alright. Kemudian kita teruskan. Okey, kita teruskan lagi dalam tajuk cuba ini. Okey. Dia suruh kita sebut nombor Jadi dalam latihan nanti, dalam buku latihan boleh tulis kalau kita sebut nanti tak nampak dia punya jawapan. Okey, kita boleh pergi sampai hujung, jadi ada ruang. Okey, kita lihat sini sebut nombor. Macam biasa kita akan tulis tulis dalam buku latihan nombor yang pertama. Nombor yang pertama adalah, kita tutup 3 yang hujung, kita baca dia sebagai 847,291. Okey, kemudian kita pergi yang kedua, B. Kita sebut sama-sama. Okey, yang ini kita tutup 3, 513. 500, ini adalah nombor 513. 513,410. Kemudian kita teruskan, ini adalah nombor 630,205. Kemudiannya nombor 409,032. Ini adalah nombor 32. Okey, 10. Jadi 32. 409,032. Okey, dan yang ini kita kena tulis nombor dalam perkataan. Okey, kita sebut nombor ni. Nombor ni kalau kita tulis, kita akan tulis 528,314. Kena tulis penuh. Yang ni adalah 770,835. Kemudian ni adalah nombor berapa? Kita tutup 3 yang hujung. Nombor ni adalah nombor 900,000. Yang ini 17. Kemudian yang ini adalah 603,804. Okey, dan yang ini kita tengok lagi apa lagi dia punya soalan dia. Cari nombor yang sepadan dengan perkataannya dalam petak. Nombor di bawah, tulis semula nombor itu. Okey, jadi kita carilah. Dia kata cari nombor. Jadi yang ini adalah 215,000. Okey, kita cari dulu 215. Kita cari 215,000. Lepas tu 215,375. 215,375. Yang inilah 215,375. Okey, itu kita jumpa dah. 375. Okey. Kemudian B, 700,000. Kita cari ada tak 700,000? Tengok dulu. Okey, kita cari yang ni ada nombor 7. Ni ada 700,000. 700,548. Jadi 700,548. Yang ini. Okey, 700,548. Kemudian 820,000. Mana 820? Kita tengok dulu. Ada tak yang 820? Okey, yang ni ada 820. Mana lagi tempat ada 820? Ni pun ada 820. Tapi 820,000
Jadi ini adalah 820,029. Okey. Kemudian kita lihat lagi 587. Okey. Kita cek tengok satu-satu. Ada tak? Cari dekat nombor 5. 5 ni 5. Okey. Mana ada lagi 587. Ada tak? 587,000. Okey, kita nak cari satu-satu. Kita jumpa 5. Okey, kita cari lagi sampai jumpa 500. Berapa dia kata? 580. Oh, 580,000. Jadi 580,070, bukan 587. 580,070 ini dia. Okey. 580,007. Oh, 580,000. Kemudiannya bukan 70 tapi dia nak cari yang 7. Ni. Ini dia. 580,007. Ini nombor yang kita jumpa. Kemudian kita teruskan 900,000 900,036. Kita cari dulu 900,000. Kita cari nombor 9. Ni 900,036. Okay, betul tak yang dia tanya? 900,036. 900,036. Kemudian seterusnya 400,019. 400,000. Cari yang 400,000. Mana 400? Cari nombor 4. 400,000 ni ada 400,019. Okey, dan seterusnya 376,000. Jadi cari nombor 3. 376 dah ada dah. 176,000. 56. Jadi dia nak 376,056. Ini dia. Okey. Jadi kita dah selesai latihan ni. Boleh buat lagi bila nanti dah habis sesi ni. Boleh semak balik buku dan buat latihan yang dah ditunjukkan. Ini muka surat nombor 3. Kemudian teruskan lagi dengan muka surat yang seterusnya, teroka nombor. Tajuk teroka nombor. Ada perbualan tu mukris. Apakah nilai tempat bagi digit 7? Dia ada bagi. Mukris, apakah nilai tempat bagi digit 7? Okey. Jadi nombor yang dia pegang tu, okey, nombor dia adalah 78146. Jadi kita tutup 3 ujung. Kita baca dia sebagai 781,436. Okey. Jadi kita tahu yang 7 ni nilai tempat dia berada di mana? Di mana? Di ratus ribu. Nisa, puluh, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu. Dan dia jawapan dia adalah nilai tempat bagi digit 7 ialah ratus ribu. Nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam satu nombor. Okey, dan dia berikan gambar rajah ni. Kita lihat sini. Okey, ni dalam tajuk cerakin pula cerakin. Dalam tajuk cerakin, dalam darjah 4, darjah 3, darjah 2 pun kita dah belajar.
Cerakin maksud dia kita ceraikan, kita pecah-pecahkan nombor. Kita pecah-pecahkan nombor mengikut dia punya nilai tempat. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat sini nombor yang diberikan 781,436. Jadi dia bagi digit. Ini adalah digit nombor 7, 8, 1, 4, 3, 6. Dan yang bawah ni adalah nilai tempat. Okey, nilai tempat kita tulis daripada sebelah kanan, iaitu sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi cara kita cerakinkan dengan nilai tempat, kita pastikan semua nilai tempat itu ada. Maksud dia, bila kita cerakin nilai tempat, semua perkataan ni wajib ada dalam jawapan. Apa perkataan dia? Perkataan sa, puluh, lepas puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Semua perkataan ni wajib ada dalam jawapan, walaupun nombor dia sifar. Okey, ini adalah cerakin nilai tempat. Okey, jadi 781,436, cerakin dia adalah 7. Kita ambil nombor saja, kita ambil digit saja. 7, kemudian kita letak nilai tempat dia, ratus ribu. Kita ambil satu digit sahaja. Okey, kita ambil satu digit sahaja. Pastikan dia satu digit. Okey, kita ambil 1. 700,000, kita ambil 8, 80,000, 1, 1,000, 4, 400, 30 dan 6 sa. Okey. Kemudian yang ketiga tu, mari lengkapkan carta nilai tempat dan nilai digit bagi 531,089. Kemudian cerakinkan 531,089 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey. Jadi cara dia, yang pertama kita tuliskan digit dia dahulu. Kita tuliskan digit dia. Kemudian kita masukkan nilai tempat. Okey, nilai tempat. Jadi kita tahu dah, kalau ni semua dah ada nilai tempat 10, yang ini mesti ratus, yang ini ribu, yang ini puluh ribu, yang ini ratus ribu. Dan semua kita ambil balik. Kita ambil semula 500,000 tambah, okey, ni ribu, ni puluh ribu. Jadi 3 tu adalah 30,000, 1,000, sifar ratus. Mesti tulis, walaupun sifar mesti ada. Sifar ratus, 80 dan okay, itu cara kita cerakinkan nilai tempat. Nilai tempat jadi bagi sini. Nilai digit, mana dia punya jawapan nilai digit? Kita tengok dekat sebelah, kalau dia ada letak. Okey, sekejap nanti kita check dulu. Terus ke nombor A. Apakah nilai digit ni sama? Oh, lain. Okey, kalau kita cerakin sebab dia jawapan untuk nilai digit tak ada. Okey, jadi kita buatlah. Okey, kita buat terus. Sebab nilai tempat, cerakin nilai tempat dia dah bagi. Jadi kalau cerakin nilai digit, kita ambil begini. Okey, 500,000 tambah, okey, ni 500,000 kan. Okey, lepas tu kita ambil satu nombor lagi. Lepas apa? Ni ratus, ni puluh. Jadi puluh apa? 30,000 tambah, okey, tambah apa? 1,000 tambah. Okey, yang sifar ni, nampak? Okey, yang sifar ni sama ada dalam bentuk jawapan kita, sama ada kita nak letak ataupun tidak, itu terpulang. Okey, kalau kita nak letak, kita letak satu kali je. Kita tak boleh letak dia 3 kali. Walaupun dia dalam rumah ratus,
Okey, nilai tempat ratus, kita tak boleh letak sifar. Kita letak sekali, ataupun kita tak nak letak pun tak apa. Okey, dua-dua jawapan diterima. Kemudian kita letakkan dia, yang ini 8 ni adalah 80 dan 9. Okey, ini adalah kaedah, cara untuk kita cerakinkan dalam bentuk nilai digit. Okey, untuk nombor ni 500,000 tambah 30,000, kemudiannya kita tambah 1,000, 1,000 ni, 1,000 ni, kemudian tambah sifar. Kalau kita nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Kemudian kita letak 80 dan 9. Itu kaedah, cara untuk kita buat cerakin nilai digit. Okey, alright. Seterusnya kita teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Ini kita apa? Seterusnya ni adalah pada muka surat 5 sekarang ni, pada muka surat 5. Tadi muka surat 4, ni muka surat 5. Okey, muka surat 5, apakah nilai digit bagi digit 7 pula? Nilai digit, baru dicerita tadi nilai tempat, ni nilai digit. Nilai digit bagi digit 7 ialah 7 sifar 700,000. Itu cara tulis dia, 7 sifar. Okey, yang ni 7 sifar. Okey, itu adalah nilai digit. Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya, berdasarkan kedudukan dia dalam rumah nombor. Okey, digit tu dia bagi dalam bentuk tu. Kalau kita lihat sini, ni nilai, nilai digit. Dia tak ni 6 satu nombor saja. Boleh tengok dekat buku teks ataupun buku teks digital. 3 ni 30, 3 sifar. Kalau 4, 400, 4 sifar. 1, 1,000. Okey, 1 sifar. 8 ni 80, 80,000. 8 sifar. Dan 7 ni adalah 700,000. Dia ada 7 sifar. Okey, itu nilai digit. Ini semua adalah nilai digit. Jadi cerakinkan 781,436 mengikut nilai digit. Yang ni digit dia, okey, nombor dia, dan ini adalah nilai digit. Jadi jangan keliru dengan perkataan digit dan nilai digit. Okey, ini adalah nombor ni 781,436 ni adalah nombor 6 digit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu digit maksud dia, nombor 6 digit. Okey, ini adalah digit 7, ini adalah digit 8, ini adalah digit 1. Nilai digit adalah nilai tempat dia dalam rumah nombor. Okey, lihat sini, 7, 700,000, 8, 80,000, 1, 1,000, 4, 400, 3, 30 dan 6 adalah 6, 6 sah. 6 ada dekat nilai tempat sah. Okey, jadi ini adalah 781,436. Ini cara dia cerakinkan dalam nilai digit. 700,000 tambah 80,000 tambah 1,000, okey, tambah 400 tambah 30 dan tambah 6. Okey, itu cara dia untuk kita cerakinkan dalam bentuk nilai digit. Kemudian digit 531089. Okey, jadi kita nak kena lengkapkan yang tempat kosong ni, nombor dia. Okey, nombor dia adalah 531,089. Yang ni 500,000, yang ni 30,000, 500,000, 30,000. Kalau 1 ni berada di 1,000, 1,000. 1 sifar. 1 sifar. 1,000. Ini sifar, dan ini 8 ni 80 dan 9. Okey, 500,000 tambah 30,000, okey, tambah 1,000 tambah 80 tambah 9. Sifar ni sama ada kita nak tulis ataupun kita tidak nak, kita tak mau tulis pun tak apa. Okey, ada dua kaedah cerakin nilai digit. Nilai tempat dia wajib ada walaupun dia sifar.
Okey. Seterusnya kita lihat di sini, okey, pada muka surat yang seterusnya. Okey. Apakah nombor bagi cerakinan A dan B? Okey. A dan B. Ini dia tanyalah Yang ini apa nombor dia? Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, jadi cara yang mudah. Macam mana cara kita nak selesaikan? Sebab apa? Dalam tajuk cerakin nilai digit ataupun cerakin nilai tempat, dalam soalan-soalan peperiksaan, soalan ujian, dia tak susunkan ikut betul-betul. Okey, dia ini ratus, yang ini ratus ribu, yang ini sa, yang ini puluh, yang ini puluh ribu. Jadi cara yang paling mudah sekali, okey, kita gunakan kaedah inilah, kaedah nilai tempat ataupun kaedah rumah nombor. Ini lagi lebih selamat. Okey. Jadi kita gunakan sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Kita buat macam ni. Okey. Kemudian bila kita nampak saja soalan yang ditanya tu, okey, kita nampak sini. Okey. Dia dah bagi dah, dia dah berikan okey nombor-nombor yang perlu kita letak dalam nilai tempat. Okey. Jadi yang ini 400. Jadi kita tahu dekat ratus ni ada 4. Kalau yang ni 600,000, maksud dia dekat rumah 600,000 ni ada nombor 6. Kemudiannya yang ini 7. 7 ni tak ada 7 ni sa, dia tak ada sifar 7. Okey. Kemudiannya 3 adalah 30. Okey. Kemudian 10,000, kita cari yang 10,000. Ni nombor 10,000, maknanya dia dekat rumah puluh ribu, tak satu. Okey. Jadi yang tak ada tu kita tak sifar. Jadi kita dah dapat dah nombor tu. Jadi cara kaedah ini lagi lebih selamat daripada kita teka-teka, kita ambil ni tiba-tiba salah, kita buat balik, kita buat. Jadi kita buat dia dalam bentuk nilai tempat, seperti yang ditunjuk dekat sini, dia susun semula. Okey. Dan kita akan dapat jawapan 610,437. Okey. Alright. Lepas tu kita lihat sini yang B pula, ini adalah cerakin nilai tempat. Okey, kita ambil sama juga. Okey, ni 5 ni ribu, 1 sa, 800,000, sifar 10,000, 30 dan 4 ni ratus. Okey. Jadi kita ambil satu-satu. 5 dia kata 5,000, cari ribu, letak 5. Kemudian 1 sa, 1. Kemudiannya 800,000. Yang ni kena hati-hati. Ni bukan 800 tapi 800,000. Cari yang ratus ribu, letakkan nombor 8. Kemudian sifar 10,000. Jadi cari 10,000, letak sifar. Kemudiannya 30, letak 3 di rumah nombor 10, nilai tempat 10. Kemudiannya 4, kita letak dia dekat ratus. Jadi kita akan dapat jawapan dia 805,431, sama dengan ini. Okey, 805,431. Okey. Jadi ini cara kaedah untuk kita selesaikan. Kemudian kita teruskan lagi yang bawah tu, dia ada 400, nampak 402,157. Jadi dia letak 400,000, dia ada 50, dia ada 7, dia ada 100. Jadi dia tanya apa X. Okey, X. Jadi kaedah yang sama juga, kita nak tahu X ni apa. Kita dah tahu dah, kalau kita cerakinkan nombor ini, okey, jadi kita boleh letak yang ini 400,000. Okey, cerakin nilai digit 400,000, 50 dah ada, 7 dah ada, 100 dah ada. Okey, 100 dah ada. Jadi nombor yang tak ada lagi adalah nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor sifar, nombor sifar, walaupun dia yang tak ada dekat sini nombor sifar dan nombor 2. Tapi nombor sifar sama ada kita nak letak ataupun tidak,
itu terpulang. Jadi maksud dia tu pilihan. Jadi bukan jawapan untuk yang ini. Okey. Jadi kalau kita letak sifar sini salah. Jadi kita ambil yang betul-betul ada digit. Okey, yang 2 tak ada, maksud dia 2 ni adalah 2000. X ni adalah 2000. Kemudian yang B ni, yang S ni faham dia ni adalah 2002 sifar. Yang B ni 914 sifar 72. Okey. Kita tengok dekat sini 10,000 dah ada, sifar ratus dah ada. Kena ingatlah. Lepas tu 900,000 dah ada, 900,000 dah ada, 70 dah ada, 2 sar dah ada. Apa nombor yang tak ada lagi? Kita lihat sini, 4 tak ada kan. Okey, 1 dah ada, sifar dah ada, 1 dah ada, sifar dah ada, 9 dah ada, kemudiannya 7 dah ada, 2 dah ada, yang tak ada adalah 4. 4 adalah 4 apa? 4,000. Okey. Jadi jawapan yang di atas ni tadi 2,000. Yang ini adalah 4, nombor 4 RIBU. Apakah nilai X dan Y? Okey, faham Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ni, tengokkan macam mana dan buat latihan. Okey. Kita lihat yang seterusnya. Tulis, dia suruh tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Okey, ni kita buat sama-sama lah. Okey, kita tengok A. A ni dia nak 2 satu ND, tahu ND kan? Dia NT dengan ND. Dia ada 2 matematik. Nilai tempat nombor dia ada 2 benda yang kita kena tahu, nilai tempat dan nilai digit. Okey, yang bergaris ni 8 NT, nilai tempat. Jadi nilai tempat mesti dalam perkataan 10, ratus, ribu. Ini 8 ni adalah RIBU, ribu. Nilai digit dia 8 sifar. Okey, faham Kemudiannya B. Yang B ni adalah 1 yang bergaris. Nilai tempatnya adalah, kita baca balik, 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey. Jadi yang ini kita nilai tempat dia adalah 1. Nilai tempat dia adalah ratus ribu. Nilai tempat bagi 1 ni adalah ratus ribu. Dan nilai digitnya adalah 1 sifar. Kemudian seterusnya kita lihat sini yang C ni. Yang C ni ada nombor 5 yang bergaris. Nombor 5 ni adalah apa? Nilai tempat dia adalah puluh ribu. 10, ratus, ribu, puluh ribu. Ini adalah puluh ribu nilai tempat. Dan nilai digitnya adalah 5 sifar. Kemudian yang D. Yang D nya ada sifar dekat sini. Okey, ini adalah nilai digit, nilai tempatnya adalah ratus. Okey, dan nilai digitnya nilai digitnya adalah apa? Kita tak boleh tulis sifar. Kita kena tulis dia sebagai sifar sahaja. Okey, itu cara dia untuk kita selesaikan soalan ni. Lengkapkan ayat berpandukan kad nombor di bawah. Dia suruh lengkapkan ayat dia. Kita tengok dia punya nombor yang diberikan adalah 270,198. Nilai tempat bagi 2 ialah ratus ribu. Okey, B. Nilai digit bagi 7 ialah, nilai digit 7 ialah 7 sifar 70,000. Okey, digit di tempat ratus ialah ratus, 10 ratus. Okey, ratus adalah digit apa? Digit satu digit je, satu nombor 1 ni ialah nilai digit bagi 9. Okey, tengok nombor 9, nilai digit 9 sifar 90. 90 adalah nilai digit bagi 9. Kemudiannya ialah nilai tempat bagi 8. 8 ialah
apa? SA, SA, SA. SA ialah nilai tempat bagi 8. Digit di tempat ribu ialah ribu. Ribu, SA, puluh, ratus, ribu. Digit di tempat ribu ialah sifar. Okey, seterusnya cerakinkan 709,165 mengikut nilai tempat. Jadi kita ambil semua 7, kita buat ratus ribu tambah sifar, puluh ribu tambah 9,000 tambah 100 tambah 60 dan tambah 5 SA. Okey, itu cara kita selesaikan. Kemudiannya kita lengkapkan A 340,935. Jadi nombor 5 dah ada, nombor 40,000 dah ada, nombor 30 dah ada. Jadi 300,000 belum ada lagi. Kemudiannya kita tambahkan dengan apa lagi? 900. Sebab 900 belum ada lagi. Jadi 900. Yang sifar ni pilihan option. Okey, sama ada kita nak letak ataupun tidak. Jadi kita cari nombor digit yang ada nilai. Okey. Jadi yang ini adalah tadi kita buat berapa? 300,000, 3 sifar tambah dengan 900. Kemudian kita lihat sini, ini adalah cerakin dalam nilai tempat. Ni adalah 417,085. 400,000 dah ada. Okey. Sifar ratus 10,000. Okey. Jadi yang puluh tak ada lagi. Ni 80 kita boleh ambil. Kemudiannya nombor 7 belum. Jadi 7 adalah 7,000. 7,000 dan 80. Okey. Okey. Alright. Seterusnya yang ini adalah nombor 500, 900,000 dan 2. Jadi kalau kita letak dalam nilai tempat dalam rumah nombor, 9 ni adalah 900,000, 5 ni adalah 500, okey, dan 2 ni adalah SA. 3 yang diberikan. Jadi mana-mana yang tak ada tu kita letakkan sifar. Jadi kita dapat 900,502. Ini nombor yang ditanya. Okey, kita dah sekarang ni dah sampai pada muka surat yang ke-6 muka 6. Kemudian banding dan susun nombor nanti kita sambung kemudian. Okey, ini ada sampai pada muka surat yang ke-6 untuk hari ini. Jadi masing-masing nanti boleh tonton video ini dan boleh buat semak dengan buku teks, sama ada di buku teks digital ataupun buku teks yang betul untuk subjek matematik. Tahun kita buat ni adalah subjek matematik untuk tahun 5. Okey, tahun 5 adalah silibus baru pada tahun 2021. Bukan silibus baru tapi dia ubah suai dia punya buku teks matematik. Jadi pastikan kita menguasai subjek-subjek yang ada dalam tajuk matematik. Okey, itu saja untuk kali ini. Dan sebelum saya mengundur diri, okey, seperti yang saya sebut tadi, ada di YouTube ada beratus-ratus video untuk ditonton oleh anak-anak untuk memahirkan lagi, memantapkan lagi asas-asas matematik. Boleh tonton di sana. Dan terima kasih di atas segala sokongan yang anda berikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Okey, sekian saja, kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih.